Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Pengerusi. Pertamanya saya ingin mengucapkan berbanyak terima kasih kepada 8 orang ahli yang berhormat yang telah mengambil bahagian dalam perbahasan di peringkat jawatan kuasa bajet 2017 yang menyentuh Kementerian Sumber Manusia. Nampaknya Datuk Seri Pengerusi, apa yang banyak disentuh pada petang ini adalah yang ada sangkut paut dengan perkataan DOSH atau Occupational Safety and Health atau Jabatan Kesihatan dan Keselamatan Pekerjaan JKKP. Jadi saya bermula dengan isu-isu yang telah dibangkitkan oleh Farid Sulong. Farid Sulong telah menyentuh tentang 3 perkara, iaitu ilmiah, grant, siapa yang layak, dan seterusnya JTK. Dan dalam perkara JTK saya amat berterima kasih kerana Yang Berhormat Farid Sulong telah memberi kata-kata puji dan kata-kata ucapan tahniah kepada Jabatan JTK kerana telah pun berjaya membuat pemadanan di antara majikan dan para pekerja. Untuk sebagai tambahan, saya ingin memaklumkan di sini bahawa sejak 6 hari bulan yang lepas, iaitu mengenai Jobs Malaysia, di kesemua UTC, Urban Transformation Centers di seluruh negara, kita telah pun menempatkan pegawai-pegawai dari Jabatan Tenaga Kerja untuk ditempatkan di Jobs Malaysia yang berada di kesemua UTC di seluruh negara bagi membantu pemadanan majikan dan juga para pekerja. Tentang isu yang pertama yang telah dibangkit, iaitu tentang ilmiah. Ilmiah atau Institute of Labour Market menjalankan kajian bagi menentukan keperluan tenaga kerja di koridor-koridor di seluruh negara, termasuk Iskandar Malaysia, SCORE, koridor pembangunan Sabah, Northern Corridor. Dan kajian ini telah diterbitkan sebenarnya dan boleh dikongsi melalui website ilmiah.government.my. Dan di Dewan Yang Mulia ini saya akan meminta agar pegawai-pegawai kita menghantar satu salinan kepada, khususnya kepada Farid Sulong. Kalau yang lain memerlukannya, kita boleh memanjangkan juga kepada. Okey, terima kasih. Satu lagi perkara yang telah dibangkitkan oleh Farid Sulong ialah tentang kajian apa yang kita panggil sebagai demand and supply, penawaran dan supply and demand. Adakah maklumat ini dikongsi dengan publik? Datuk Seri Pengerusi, Kementerian kita, Kementerian Sumber Manusia dengan EPU sedang membuat kajian menyeluruh bagi menentukan demand dan supply itu. Dijangka hasil kajian akan dikeluarkan pada akhir tahun ini, termasuk kajian mengenai keperluan pekerja asing. Dan dalam kita menentukan ini, harus kita ingat
bahwa tripartite, mekanisme tripartite digunakan dalam mana majikan, pihak pekerja dan kita ke kementerian sebagai orang tengah akan memastikan bahawa ketiga-tiga pihak ini akan dapat bersetuju dengan apa yang kita cadangkan ini. Mengenai grant OKU di bawah RMK 11, setakat ini 69 permohonan grant SBGP OKU telah dikemukakan dan daripada itu 62 permohonan telah diluluskan. Dan melalui apa yang kita buat di bawah kementerian ini, yaitu kita telah berjaya memberi peluang pekerjaan kepada OKU sebanyak 96 orang. Dan jumlah kelulusan di bawah grant ini adalah 1,99 juta, hampir 2 juta. Datuk Seri Yang Bertuah masih dengan Parit Sulong. Parit Sulong dah habis. Saya pergi ke seterusnya ke nombor 2. Nombor 2, Kuala Langat. Pertamanya beliau telah menyentuh tentang KWSP, tentang GLC yang lain. Tetapi harus diingatkan di sini bahawa KWSP bukanlah agensi di bawah Kementerian Sumber Manusia, tetapi di bawah Kementerian Kewangan. Pertamanya, Kuala Langat ada menyentuh tentang kes di Erod. Kes Erod ini pada awalnya telah ditetapkan untuk perbicaraan pada bulan Oktober 2016. Akan tetapi atas persetujuan kedua-dua belah pihak, kes ini telah ditangguhkan untuk perbicaraan dalam bulan Januari 2017. Seterusnya masih Menteri Pencerahan. Okey. Terima kasih Datuk Seri Pengerusi. Menteri, isunya ialah alasan yang diberikan oleh pihak peguam ialah sebab bulan 2 Disember dia tak boleh ambil kes sebab Christmas. Dan saya tidak nampak bahawa alasan ini diberi untuk mengelak daripada bertanggungjawab dan tidak boleh dilengah terlalu lewat. Dan ini berlaku apabila pihak peguam telah pun buat postponing ataupun menunda kes sehinggakan kepada 8 kali dan tidak menusabah kerana ianya menjadikan kesan yang tidak baik kepada mereka-mereka yang menanti perjanjian bersama ini kerana pada bulan Januari CA baru akan dipanggil. Sebab itu saya nak minta jasa baik Menteri supaya menasihati pengerusi-pengerusi mahkamah ini supaya mereka prihatin tentang waktu dan masa yang diberikan. Sekurang-kurangnya masa itu tidak panjang begitu lama seperti mana kes contohnya Erod dan juga Kesatuan Pegawai Erod ni. Terima kasih Menteri. Kita akan mengambil perhatian tentang cadangan itu. Walau bagaimanapun, seperti kes-kes mahkamah yang lain. Kadang-kadang ada masanya bila last minute, peguam telah memberi surat sick leave atau MC. Dan perbicaraan terpaksa ditangguhkan sehingga satu masa yang ditentukan. Dan ini juga berlaku. Dan oleh yang demikian, walaupun saya telah menyatakan bahawa kita akan mengambil perhatian, tetapi mengikut undang-undang, kita tidak dapat memutuskan bahawa sebuah kes-kes itu mesti dibicarakan pada hari itu juga. Saya harap itu menjawab soalan Kuala Langat. Lepas itu, ini isu lama, iaitu perpindahan mahkamah perusahaan.
kita memang bersimpati dengan para pekerja melalui MTUC yang meminta beberapa kali agar mahkamah perusahaan ditempatkan bukan di bangunan Sokso, yaitu yang terletak di Ampang, akan tetapi di Brickfield yang mengikut mereka lebih sesuai dari Ampang. Datuk Seri Pengerusi, penjelasan kita ialah begini. Kita telah membuat keputusan dan pengubahsuaian telah pun dibuat. Kerana bangunan Sokso ini kita anggap sebagai bangunan adik, kakak, brother, sister. Kerana Sokso adalah sebuah agensi di bawah Kementerian Sumber Manusia. Dan sudah tentunya dari segi sewaan sudah tentunya lebih murah lagi dari bangunan yang telah dicadangkan oleh MTUC. Dan kedua, duit atau sewaan itu akan berkisar dalam kementerian itu sendiri. Itu jawapan kita, Datuk Pengerusi. Dan yang ketiga, mengenai isu-isu membabitkan pekerja-pekerja di Badan Berkanun diasingkan saraan. Jawapannya, Datuk Seri Pengerusi, Kementerian akan mendapatkan maklumat terperinci dan akan memberikan jawapan secara bertulis. Kerana ianya melibatkan pihak-pihak lain seperti JPA. Seterusnya juga daripada Kuala Langat, iaitu menambah caruman perkeso supaya tabung mampan dan memperkukuhkan lagi dana perkeso. Datuk Seri Pengerusi, kadar caruman yang sedia ada adalah daripada majikan 1,75%, dari pekerja 0,5%, berjumlah 2,25%. Kita amat bersetuju dengan caruman ini dinaikkan. Kerana sejak perkeso ditubuhkan, caruman ini tidak pernah dinaikkan lagi. Walaupun ini perlu mengambil masa dan ia juga perlu dibawa dan dibentangkan di Parlimen ini. Seterusnya juga masih dari Kuala Langat, isu membabitkan, itu sudah saya terjawab. Maka dari Kuala Langat saya pergi ke Pasir Gudang. Pasir Gudang telah membangkitkan 4 isu, dan isu ini adalah satu perkara pekerja tempatan tidak mendapat pekerjaan atau ditolak oleh majikan untuk menggaji pekerja asing. Datuk Yang Dipertua, Pengerusi, Kementerian sentiasa menjalankan pemantauan dan mencari kerja-kerja yang didiskriminasi dan ditolak permohonan untuk mendapat pekerjaan. Ini berarti, Datuk Yang Dipertua, pegawai-pegawai kita sama ada sewaktu pemeriksaan ataupun menerima maklumat dari orang ramai akan memeriksa premis berkenaan untuk memastikan bahawa tidak lebih dari 15% dari pekerja di sesebuah organisasi itu terdiri daripada pekerja asing. Itu adalah di bawah dasar kita.
Eh, dan dalam perkara ini, Datuk Yang Ketua, Kementerian Sumber Manusia mempunyai 54 pejabat jabatan tenaga kerja di Semenanjung, 14 di Sabah dan 16 di Sarawak. Maka dengan itu mereka para pekerja bolehlah membuat laporan di pejabat-pejabat ini. Sekiranya aduan ini didapati benar, mana-mana permohonan majikan terbabit untuk menggaji pekerja asing tidak akan disokong oleh Jabatan Tenaga Kerja atau oleh Kementerian Sumber Manusia. Perlu diingatkan di sini, Datuk Pengerusi, yaitu mengikut buku panduan yang ada di tangan saya ini, dan kita pernah edarkan buku ini kepada semua ahli yang berhormat, yaitu peranan Kementerian Sumber Manusia dalam menggaji pekerja asing ialah Kementerian Sumber Manusia bertanggung jawab ke atas hal penggajian dan perburuhan. Itu saja. Manakala tanggung jawab dalam urusan pengambilan pekerja asing adalah di bawah Kementerian Dalam Negeri. Itu bezanya. Datuk Yang Di-Pertua, Pasir Gudang. Hak bekerja untuk berkesatuan. Akta Kerja 1955 dan Akta Perhubungan Perusahaan 1967 memberi hak kepada pekerja untuk menubuhkan kesatuan dan berkesatuan. Sekiranya ada majikan yang mengambil tindakan untuk menghalang para pekerja menubuh persatuan dan kesatuan, pekerja boleh membuat aduan di bawah Akta Perhubungan Perusahaan 1967. Masih dengan Pasir Gudang, penamatan pekerja disebabkan terlibat dengan aktiviti kesatuan. Tuan Datuk Seri Pengerusi, mana-mana pekerja yang ditamatkan perkhidmatan kerana terlibat dengan aktiviti kesatuan boleh memfailkan aduan di Jabatan Perhubungan Perusahaan di bawah Seksyen 8 atau Seksyen 20 Akta Perhubungan Perusahaan 1967. Seterusnya juga masih dengan Pasir Gudang yang telah membangkitkan isu pekerja-pekerja bergaji lebih dari 5,000, yaitu terma perkhidmatan jelas dan telah dipersetujui oleh kedua-dua pihak sebelum memulakan pekerjaan. Oleh itu, jika majikan gagal mematuhi kontrak perkhidmatan tersebut, pihak pekerja juga boleh mengambil tindakan sivil. Masih dengan Pasir Gudang, majikan enggan menggajikan pekerja tempatan dengan alasan bahawa kekosongan telah diisi, sedangkan majikan sebenarnya ingin menggaji pekerja asing. Ini serius, Datuk Seri Yang Ketua Pengerusi. Kementerian Sumber Manusia menerusi Jabatan Tenaga Kerja JTK bukan sahaja menghendaki majikan mengiklankan kekosongan jawatan, malah JTK turut membantu membuat pemadanan pekerjaan sama ada secara atas talian maupun menerusi aktiviti karnival kerjaya yang dibuat. Selain itu, JTK juga membuat semakan secara rambang ke atas majikan yang mohon pekerja asing untuk memastikan pekerja tempatan diberi keutamaan. Priority must go to the locals.
Lepas itu Kuala Terengganu. Terima kasih Kuala Terengganu dari Amanah. Beliau lebih memberi saranan, lebih memberi pandangan untuk kita memperbaiki apa yang kurang di Kementerian Sumber Manusia. Dan dalam perkara ini segala saranan, segala pandangan, segala cadangan yang beliau telah sarankan itu kita akan ambil perhatian dengan seriusnya. Yang kelima, Sungai Besar. Sungai Besar telah menyebut tentang pertamanya mengucapkan berbanyak terima kasih kepada Kementerian Sumber Manusia kerana membantu beliau memenangi pilihan raya. Untuk pengetahuan, terima kasih. Untuk pengetahuan kita semua, bukan saja di Sungai Besar, bahkan di tempat-tempat yang dimenangi oleh pembangkang, kita pun mengadakan program-program seperti mana yang telah kita aturkan. Jadi bukan saja di Sungai Besar. Tentang tabung kebajikan pekerja, dan ini telah dibangkitkan juga oleh seorang lagi ahli yang berhormat yang telah mengambil bahagian. Tentang retrenchment atau mereka-mereka yang dah habis. Pulau Terengganu, Bang Mat. Ya. Jadi itulah sebabnya I allow me because I have only 10 minutes to go. No, that one is not. Ya. Tak ada masa. Tak ada masa. Tak ada masa. Tidak Tak ada masa. timer hidup. Tabung kebajikan itulah sebenarnya kementerian kita sejak 2 tahun yang lampau. Terengganu, saya tidak akan memberi itu. Sejak 2 tahun yang lepas kita telah pun mencadangkan supaya satu skim yang dipanggil sebagai skim insurans pekerjaan ditubuhkan di negara kita ini. Dan dalam pada ini, skim insurans pekerjaan ini telah pun dibentangkan ke Economic Council atau Economic Council Majlis Ekonomi Negara sebanyak 2 kali. Dan pada dasarnya Majlis Ekonomi Negara telah pun bersetuju, tetapi hanya tinggal 1-2 perkara yang perlu diperhalusi lagi. Tentang TF Store. TF Store di mana hampir lebih dari separuh para pekerja di TF Store itu telah diisi oleh pekerja asing, khususnya Bangladesh. Dalam perkara ini saya minta ahli yang berhormat dari Sungai Besar supaya dapatkan bukti dan terus hantar kepada kita supaya kita buat sesiatan dengan serta-merta. Pulau Terengganu bangun. Saya tidak memberi ruang. Lepas itu dari Sungai Besar masih banyak lagi di sini. Pekerja bawahan tidak mampu mengambil peguam untuk mewakili kes mereka di mahkamah perusahaan. Jawapannya, sekiranya pekerja tidak mampu untuk mengambil peguam, undang-undang membenarkan mereka diwakili oleh pegawai atau pekerja kesatuan atau oleh pegawai pertubuhan pekerja seperti MTUC. Kuala Langat, Acting Presiden MTUC ada di sini. Isu pekerja diberhentikan tidak mendapat pembelaan bantuan. Itu berbalik kepada apa yang saya telah sebutkan tadi, yaitu tentang perlunya kita mewujudkan satu skim yang perlu diluluskan oleh Parlimen. Dan setakat ini ia telah sampai ke Majlis Ekonomi Negara. Bila ianya diluluskan oleh Majlis Ekonomi Negara, barulah ia akan dibentangkan di Dewan ini untuk diluluskan oleh Parlimen, yaitu skim insurans
pekerjaan atau SIP. Lepas itu saya pergi ke Kulai, diskriminasi terhadap wanita, yaitu khususnya, terima kasih Kulai kerana sebagai seorang wanita, ya perkara-perkara yang telah dibawa oleh beliau lebih menjurus kepada wanita. Saya mula dengan Undang-Undang Buruh dan Amalan Diskriminasi terhadap Wanita. Kementerian Sumber Manusia telah meminda Akta 155/1955 pada tahun 2011, yaitu berkuat kuasa pada tahun 2012 untuk menambah baik perlindungan bersalin terhadap wanita. Undang-undang sedia ada melindungi semua pekerja wanita yang bersalin tanpa mengira had gaji. Dalam hubungan ini, Datuk Seri Pengerusi, sungguh pun kontrak perkhidmatan menyatakan pekerja wanita tersebut tidak layak kepada cuti bersalin dan faedah bersalin. Pekerja wanita tersebut masih boleh memfailkan kesnya ke Mahkamah Buruh untuk haknya sekiranya beliau bersalin kelak. Dan terima kasih kerana beliau telah pun menyerahkan satu salinan yaitu kontrak, dan saya baca di sini dalam bahasa Inggeris nomor 12, maternity leave. Female doctors are not entitled to any maternity leave within the first year of service. After 1 year of service, you are entitled to 30 days paid maternity leave. Jadi inilah terkandung yang terpapar dan tersirat dan tersurat di antara si majikan dengan si pekerja itu. Satu yang kedua, Kulai bangun. Kulai boleh. Terima kasih Datuk Seri Pengerusi, terima kasih Yang Berhormat Menteri. Jadi saya rasa terima kasihlah kerana Yang Berhormat Menteri saya rasa memberi satu penjelasan yang cukup jelas bahawa pihak majikan memang sudah menyalahi undang-undang apabila membuat satu clause sebegini dalam perjanjian di antara majikan dan juga pekerja-pekerja dia. Soalan saya kepada Kementerian Sumber Manusia adalah, boleh tak Kementerian Sumber Manusia campur tangan apabila menerima sesalinan kontrak sebegini untuk memberi amaran kepada majikan ini, kepada syarikat ini, ataupun kena satu denda terhadap syarikat ini. Tak perlulah kita tunggu sampai seorang mangsa tampil ke depan untuk menyaman syarikat tersebut barulah mahkamah buat satu keputusan bahawa syarikat ini telah menyalahi undang-undang. Kita perlu menjadi lebih proaktif untuk melindungi pekerja-pekerja wanita ini kerana kita perlu faham perasaan mereka. Seorang pekerja wanita yang sedang mengandung, mereka itu satu keadaan badan yang cukup letih, dan apabila mereka menyaman majikan mereka juga takut sama ada further discrimination akan mereka hadapi semasa mereka terus bekerja di sana. Jadi di sini saya minta campur tangan daripada pihak Kementerian Sumber Manusia, sebaik Menteri untuk campur tangan, ambil tindakan yang lebih proaktif untuk melindungi golongan ini. Terima kasih Datuk Seri Pengerusi. Terima kasih Kulai. Ya, Kulai. Jadi dalam perkara ini Kementerian Sumber Manusia tidak boleh campur tangan dalam mana-mana mahkamah, sama ada ianya mahkamah perindustrian atau mahkamah sivil. Datuk yang kedua, ya biasa tersasul Pengerusi. Batu Gajah dalam membahas semasa mengambil bahagian dalam perbahasan, dua orang ahli berhormat telah mencelah, yaitu yang berhormat dari Baling dan yang berhormat dari Kota Tinggi. Jadi
Saya mula dengan perkataan gaji median. Antara sebab-sebab, antara kriteria yang diambil oleh Majlis Perundingan Gaji Negara semasa menentukan gaji minimum untuk Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan dan Semenanjung, antaranya ialah kita mengambil kira gaji median. Bukan gaji median. Gaji median ini berarti kemampuan si majikan itu untuk menggaji si pekerja. Jadi kalau kita tidak mengambil langkah ini, maka saya percaya banyak majikan akan menggolong tikar. Maka gaji median harus kita ambil kira. Dan satu lagi, saya nampak saya punya masa sudah berdasar habis. Yang tentang ratifikasi saya perlu sebutkan di sini, yaitu langkah-langkah kerajaan untuk meratifikasikan 3 konvensi utama ILO yang masih belum diratifikasi. Kementerian sedang menjalankan kajian semula undang-undang buruh dan mengambil pendekatan untuk mematuhi prinsip-prinsip yang digariskan oleh konvensi seperti tersebut. Konvensi 105 Forced Labor, Konvensi 87 Freedom of Association, Konvensi 111 Employment Discrimination. Kementerian akan mengambil langkah untuk meratifikasi konvensi tersebut apabila undang-undang buruh telah dipindah untuk mematuhi prinsip dan artikel yang digariskan. Dan dalam perkara ini, Datuk Seri Pengerusi, Kementerian sedang meneliti dan akan membuat pindaan kepada akta-akta pekerjaan secara holistik. Harus dimaklumkan di sini bahawa di bawah kementerian, kita mempunyai 25 akta di bawah Kementerian Sumber Manusia. Batu Gajah, Pak. Bukit Batu Kawan bangunnya. Terima kasih Tuan Pengerusi, terima kasih Menteri. Menteri, walaupun saya tidak bertanyakan soalan atau mencela, saya mohon Menteri memberikan jawapan bertulis kepada saya kepada soalan ini. Tak boleh, Ahmad. Tapi Perkara baru tak boleh berkaitan dengan apa yang Yang Berhormat Batu Gajah katakan tadi mengenai discrimination of employment. Isunya adalah cuti untuk ibu-ibu yang mengambil anak angkat. Dengan izin, mothers who adopt babies tidak diberikan masa yang sama dengan izin maternity leave 3 bulan, memandangkan masa itu bukan sahaja untuk ibu menyusukan anak tetapi untuk mewujudkan satu bonding between the mother and the baby. Dan saya rasa sekiranya undang-undang digubal untuk lebih banyak masa diberikan untuk ibu bond dengan anak-anak mereka, anak-anak angkat mereka, babies who are adopted, ini akan menggalakkan lebih ramai wanita keluarga untuk mengambil anak angkat dan produktiviti yang tinggi supaya ibu-ibu tidak terbeban dengan memikirkan di mana anak mereka untuk dihantar, because it's a new baby, there is no blood bondage, a bond between baby and mother. Jadi saya mohon isu ini diberi pertimbangan. Terima kasih. Datuk Seri Pengerusi, ini perkara baru, maka kalau boleh kita akan menjawab secara bertulis. Lepas itu, Batu Gajah telah membangkitkan isu keperluan guna tenaga kerja di restoran India. Restoran India sebelum pembekuan, iaitu pada 19 hari bulan Februari, telah dibenarkan untuk mengambil pekerja asing termasuk tukang masak. Pembekuan pengambilan pekerja asing adalah dasar kerajaan dan bukan dasar Kementerian Sumber Manusia. Dan keputusan walaukenapun Kementerian Sumber Manusia akan mengambil akan perkara ini. Tetapi baru semalam saya baru balik dari Dhaka, dalam mana kerajaan telah memutuskan
untuk mengambil pekerja-pekerja asing dalam 3 sektor yang kritikal. Dan sektor-sektor yang kritikal ini adalah pembuatan, perkilangan, pembuatan, penaan, dan juga perladangan. Masih dengan Batu Gajah, apakah tindakan kerajaan untuk meningkatkan peratusan tenaga mahir daripada 28% ke 35% dalam 4 tahun mendatang? Untuk pengetahuan Dewan Yang Mulia ini, sebenarnya di bawah untuk melahirkan modal insan yang mahir, ya bukan saja terletak di bawah Kementerian Sumber Manusia, tetapi ia melibatkan 5 lagi kementerian yang lain, termasuk Kementerian Pendidikan, Kementerian Belia dan Sukan. Jadi Jabatan Tenaga Manusia yang mempunyai 32 institusi di bawahnya, institusi latihan, yaitu ILP, Institut Latihan Perindustrian dan EdTech, akan terus menawarkan latihan kemahiran teknikal secara penuh masa dan separuh masa untuk mencapai peratusan 35% ini. Dan mengenai, beliau juga telah menyebut tentang Jabatan Pembangunan Kemahiran, yaitu dalam mana beliau telah menyentuh tentang skim yang dipanggil sebagai SLDN, skim Dual National, dalam mana 70% adalah amalan atau praktikal di tempat-tempat di bengkel-bengkel, dan 30% adalah di classroom learning. Daripada itu saya pergi ke Batu Gajah nomor 7. Yang ke-8 adalah dari Kapar. Kapar telah menyebut khususnya tentang kematian yang berlaku di tapak binaan. Dalam mana beliau telah menyebut bahwa sejak 4 tahun kebelakangan ini 87 kematian telah berlaku di tapak binaan. Datuk Seri Pengerusi, harus diingatkan di sini bahwa bilangan tapak binaan setakat ini di seluruh negara adalah sebanyak 18.891 tapak binaan. Ini tidak termasuk pembinaan jalan raya. Dan oleh yang demikian, bagi kita angka itu walaupun menyedihkan, bukanlah satu angka yang besar kalau dibandingkan nisbah dengan tapak binaan yang ada di seluruh negara. Walaupun Datuk Yang Ketua, Kementerian Sumber Manusia melalui JKKP, Jabatan Kesihatan dan Keselamatan Pekerjaan, akan menentukan, sebenarnya mengikut undang-undang, tiap-tiap tapak binaan yang besar dimestikan untuk mengadakan safety officer di tapak binaan. Dan safety officer ini pegawai keselamatan yang digaji oleh majikan, hendaklah sentiasa berada di tempat binaan pada setiap kali kerja-kerja dilakukan. Dan mungkin apa yang terjadi baru-baru ini mungkin kerana syarikat-syarikat yang telah membuat binaan itu tidak mempunyai safety officers. Jadi
Kuala Terengganu bangun. Okey. Sorry, Jasna. Terima kasih, Datuk Seri Pengerusi. Saya ingin menyebut pada Datuk Menteri. Sebenarnya ucapan saya tadi bukan hanya cadangan tetapi juga merupakan soalan. Di antaranya adalah tentang safety officer, di mana saya ajukan, adakah safety officer ini hanya window dressing atau adakah tugas safety officer ini untuk menjalankan tugas beliau? Kerana pertamanya pekerja-pekerja dan juga kaki tangan kontraktor bertugas tidak pun memahami bahasa Inggeris atau bahasa Melayu. Jadi bagaimana mereka hendak mematuhi arahan? Kedua, bagaimana kita boleh terima atau kementerian boleh terima satu safety officer bertugas menjaga beberapa tapak dalam waktu yang sama? Kalau Datuk Menteri kata tadi, ini merupakan mandatory requirement, it must be full-time job, standing supervision. Tidak boleh kerja sambilan. Kerana itulah begitu banyak kemalangan berlaku kebelakangan ini seperti yang telah diutarakan oleh sahabat saya. Itu soalannya. Apakah langkah untuk menguatkuasakan requirement ada? Is it just window dressing or is it meant to be effective enforcement? Dengan izin. Boleh saya sambung, Yang Menteri? Boleh saya sambung? Kapa? Okey, yang pertama sekali. Terima kasih, Datuk Seri Pengerusi. Yang pertama sekali, bilangan kematian yang saya ada tu adalah bilangan yang telah direkodkan. Itu pengetahuan Yang Mohd Menteri, ada juga yang tidak direkodkan. So saya rasa setiap yang meninggal dunia itu perlu diberi perhatian. Kedua, tentang safety officer. Safety officer ni seperti yang dimaklumkan oleh Yang Mohd Menteri tadi adalah daripada majikan itu sendiri. Di situlah kita ada prasangka ataupun kepincangan tentang ketulusan mereka. Saya memberi cadangan bahawa untuk projek-projek yang melebihi satu angka shilling, peruntukan contoh 20 juta atau 30 juta, ini contoh saja. Saya menasihatkan atau mencadangkan bahawa safety officer itu perlu independen yang boleh dihantar oleh kementerian dan sebagainya. So we need an independent safety officer untuk projek-projek yang melebihi satu nilai paras nilai projek tersebut. Minta pandangan Yang Mohd. Terima kasih. Menteri boleh sikit dulu. Okey. Terima kasih Datuk Seri Pengerusi. Menteri, saya nak respon sedikit daripada apa yang dibangkit oleh Menteri tadi. Sebagai seorang pengamal undang, saya nak tanya Menteri, apakah terdapat inisiatif atau perancangan agar undang-undang yang lebih keras dikenakan? Kita tengok beberapa negara maju misalnya seperti UK dan sebagainya, mereka telah pun bergerak ke arah itu, mengenakan undang-undang yang begitu keras dan memberikan hukuman yang lebih menyedarkan syarikat-syarikat yang terbabit dalam pembinaan dan sebagainya agar memberikan keutamaan dan prioriti kepada hal keselamatan. Terima kasih. Terima kasih kepada ketiga-tiga yang berhormat. Tentang kesihatan dan keselamatan para pekerja, sama ada di tempat binaan atau di pembinaan jalan, di tapak binaan atau di jalan raya, untuk pengetahuan kita bersama, saya itulah terpulang kepada mahkamah. Walaupun kita mempunyai undang-undang yang ketat, kita memang mempunyai undang-undang yang ketat, akan tetapi terserah kepada mahkamah untuk menentukan tindakan atau penalti yang akan dikenakan. Saya mengambil contoh, sebagai contoh, kejadian yang berlaku di tempat saya sendiri 4-5 tahun yang lampau, dalam mana sebuah kilang telah meletup dan bunyi letupan itu seakan-akan kita berperang di Iraq. Tetapi sampai sekarang keputusan mahkamah belum lagi didapati. Jadi ini sebenarnya berlaku. To be honest, this is actually what is happening. There are laws and our laws are strict. Jadi dalam perkara ini mengenai kejadian piling crane
yang telah ada filing whatever you call it, yang telah yang telah berlaku yang mengorbankan 2 orang nyawa. Sebenarnya kita pegawai-pegawai kita within 20 minutes, dalam 20 minit pegawai-pegawai kita JKKP telah berada di tempat kejadian. Dan begitu juga dengan pegawai-pegawai dari Kementerian Kerja Raya. Dan dalam pada itu, Datuk Seri Pengerusi, kita telah menggunakan perkataan kita, Kementerian Sumber Manusia bersama-sama dengan Kementerian Kerja Raya, yaitu melalui agensinya di bawah CIDB, kita telah pun dan sedang membuat inisiatif agar kejadian ini tidak akan berulang lagi. Tetapi untuk memastikan kemalangan tidak berlaku di tempat binaan, di tapak binaan itu banyak bergantung kepada syarikat besar, yaitu kontraktor kepada projek besar itu. Saya telah menunjukkan angka tadi dalam mana kita mempunyai 18,891 tapak binaan di seluruh negara. And we just don't have the officers dengan izin. We just don't have the officers to monitor these 18,991 construction sites. Oleh yang demikian, maka banyak bergantung kepada pihak kontraktor untuk memastikan bahawa setiap tapak binaan perlulah mempunyai safety officer yang benar-benar mempunyai qualification. Pak Menteri, last one. Okey. Ya, Mohd Menteri, saya terima penjelasan, saya dengar secara teliti. Alright, kita ada kebincangan dari sudut undang-undang, saya faham. Tapi undang-undang kita agak kuat, efektif, itu pandangan yang berhormat. Saya nak tanya, apakah bagi saya satu kuasa yang ada pada kementerian yang boleh mendidik kontraktor yang ada di Bandar Bukit Raja, di Meru itu, daripada pihak kementerian, immediate action from your side within the boundary of your management of your ministry. There must be something concrete that, due respect, dengan izin, there's something that within your power you can do something. Okey. Please. Thank you. Itu soalan yang amat baik sebenarnya. Saya lupa bagi tahu saya sebagai contoh. Satu kejadian telah berlaku di Melaka. Kalau tidak silap saya, hujung tahun lepas atau awal tahun ini. Dalam setengah jam, pegawai-pegawai kita, pegawai JKKP kita yang bertempat di Melaka telah pun pergi ke tempat itu, dan saya sendiri telah pergi ke tapak binaan itu hari keesokannya. Dan dengan serta-merta kita telah issue stop works order. Dan saya percaya setakat ini binaan itu, iaitu membina sebuah bangunan yang stop works order ini belum lagi ditarik balik. Ini berarti kerja-kerja di tapak binaan itu sudah diberhentikan. Ini menunjukkan bahawa kita mengambil berat akan kemalangan atau kejadian-kejadian yang berlaku di tapak binaan. Kita ambil berat tentang itu kerana life tidak boleh diganti. Jadi dengan itu, Datuk Yang Tua, saya menegaskan di sini bahawa adalah menjadi tanggungjawab untuk kontraktor-kontraktor yang mempunyai projek bernilai ringgit Malaysia 20 juta ke atas untuk memastikan tapak binaan itu 24 jam
atau sekurang-kurangnya 15 jam satu minggu mesti diawasi oleh safety officer. Dan kalau JKKP, sebuah jabatan di bawah Kementerian Sumber Malaysia, mendapati bahawa waktu pemeriksaan didapati tidak ada safety officer di situ, maka Kementerian Sumber Malaysia melalui jabatannya, jabatan JKKP, boleh memberhentikan pekerjaan dijalankan pada hari itu. Dengan itu, Datuk Seri Yang Dipertua, sekiranya ada isu yang telah dibangkitkan oleh ke-8 ahli yang berhormat tidak sempat saya jawab pada malam ini, saya kira pegawai-pegawai saya di belakang telah pun mencatatkannya, dan saya minta agar mereka kita memberi jawapan secara bertulis. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Hal-hal yang berhormat, masalah ialah bahawa wang sejumlah RM717,700,000 untuk Kepala B46 anggaran perbelanjaan boleh bos? Ya, ada baiknya kalau tak ganggu speaker ketika baca urusan ni. Saya ulang ya, masalah bahawa wang sejumlah RM717,700,000 untuk Kepala B46 anggaran perbelanjaan mengurus 2017. Jadi sebahagian daripada jadual hendaklah disetujukan. Hal-hal yang bersetuju kata bersetuju, yang tidak bersetuju kata tidak. Lebih suara yang bersetuju. Kepala B46 jadi sebahagian daripada jadual. Masalah ialah bahawa perbelanjaan di bawah Kepala P46 anggaran perbelanjaan pembangunan 2017 diluluskan. Hal-hal yang bersetuju kata bersetuju, yang tidak bersetuju kata tidak. Lebih suara yang bersetuju. Perbelanjaan di bawah Kepala P46 jadi sebahagian daripada anggaran perbelanjaan. Majlis bersidang semula sebagai majlis mesyuarat. Tak cukup korum. Hal-hal yang berhormat, mesyuarat Dewan hari ini ditangguhkan hingga jam 10 pagi hari Isnin 21 November 2016. Tak cukup 15.